Oh, ini muka surat juga. Sekejap ni. Malam ni muka surat alamat 594. 594, okey. 594. Okey. Sekejap, kita tunggu seorang masuk lagi. Seorang dua masuk lagi, insyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Dr. Aziza? Alhamdulillah, okey Ustaz. Ustaz apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Okey, baik. Kita akan sambung, kita jalan dulu insyaAllah. Muka surah Al-Balad. Okey, surah Al-Balad. Muka surat 594. Muka surat 594. Surah Al-Balad. Ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13. Okey, baca doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah wa bika nasta'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Okay. Surah Al-Balad ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13. Ayat yang ke-12 berbunyi, wa ma adraka mal aqabah. Dan apakah kamu mengetahui jalan sukar yang berliku itu? Fakku raqabah, memerdekakan hamba. Memerdekakan hamba. Di minggu lepas kita bincang, ada 7 sebab-sebab terjadinya hamba. Ada 7 sebab-sebab terjadinya hamba. Pertama, peperangan. Kedua, penculikan. Ketiga, kesalahan jenayah. Orang melakukan kesalahan jenayah, salah satu hukuman yang boleh diberikan kepadanya adalah tukar status dia daripada orang merdeka kepada orang hamba. Nombor 4, orang gagal bayar hutang. Orang gagal bayar hutang, dia tak boleh bayar hutang, maka pemilik hutang akan tukar status orang yang berhutang dengan dia itu jadi hamba. Yang kelima, seorang ayah, dia boleh
sewenang-wenangnya menukarkan status anak yang merdeka kepada hamba. Nombor 6, seorang manusia yang merdeka, dia boleh tukar status dia sendiri daripada merdeka kepada jadi hamba. Yang ketujuh, seorang lelaki merdeka yang kahwin dengan wanita hamba. Hamba milik orang lain lah. Kalau hamba dia sendiri, dia tak perlu kahwin. Seorang lelaki merdeka berkahwin dengan seorang wanita hamba, lalu dapat anak. Maka anak tersebut adalah hamba juga. Anak tersebut adalah hamba juga. Dalam ketujuh-tujuh cara ini, Islam hanya mengiktiraf pertama dan ketujuh sahaja. Islam hanya mengiktiraf cara yang pertama dan cara yang ketujuh sahaja. Maknanya cara-cara lain, culik, kes jenayah, gagal bayar hutang, itu semua Islam tidak mengiktirafkannya. Maksudnya hamba hanya boleh berlaku dalam Islam bila berlaku peperangan dan juga bila berlaku perkahwinan seorang merdeka dengan wanita hamba milik orang lain. Jadi Islam, daripada 7 tu, 2 Islam iktiraf, dan 2 yang Islam iktiraf tu pun Islam menggalakkan agar tidak dijadikan hamba. Sebab tu minggu lepas kita bincang satu ayat. Allah kata kalau tak mampu kahwin dengan orang biasa, orang merdeka, kahwin dengan orang hamba. Muka surat 83 kan? Muka surat 83 surah An-Nisa minggu lepas ayat terakhir kita refer. Dan Allah kata lagi dalam ayat tu, kalau kamu bersabar lagi baik. Maksud kalau bersabar lagi baik apa dia? Kalau tak kahwin dengan hamba lagi baik. Kerana apa? Bila kamu tak kahwin dengan hamba, kamu mengurangkan hamba-hamba yang ada di dunia ini. Okey, baik. Dalil dah. Kalau agama-agama lain selain agama Islam, seseorang yang dah jadi hamba, sampai matilah dia hamba. Seseorang yang dijadikan hamba, statusnya dia jadi hamba, maka sampai mati, sampai bila-bila lah dia akan jadi hamba. Dia tidak ada peluang lagi untuk jadi orang merdeka sampai bila-bila. Itu bagi agama lain. Dalam agama Islam bagi banyak jalan. Banyak jalan, banyak cara untuk memerdekakan hamba tadi. Okey, baik. Pertama, antara cara yang Islam bagi untuk memerdekakan hamba ialah Islam membuat satu hukum namanya hamba mukatab. Hamba mukatab ni dia ada macam-macam jenis hamba. Salah satunya hamba mukatab. Hamba mukatab ni macam mana? Tuan kepada hamba tu dinilaikan nilai hamba dia. Dia kata apa? Aku nak merdekakan kau free rugi sebab engkau pun aku beli. Aku beli kau dulu 20,000. Kau jadi tawanan perang, kau jadi hamba atau aku beli. Aku beli kau dulu 20,000, aku nak merdekakan macam tu saja, rugi. Aku rasa rugi walaupun dapat pahala. Tapi aku rasa rugi. Macam ni lah tuan hamba. Tuan kepada hamba ni dia kata, aku letak nilai kau RM10,000. RM10,000. Jadi kalau kau nak merdeka, kau cari RM10,000, dapatkan bagi pada aku, kau merdeka. Ini namanya hamba mukatab. Hamba mukatab ini sahajalah yang layak terima zakat. Layak terima sumbangan. Layak terima derma sedekah pada orang lain. Selain hamba mukatab, kalau kita bagi duit kat hamba tu, otomatik jadi milik tuan dia. Otomatik jadi milik tuan dia. Tapi kalau kita bagi pada hamba mukatab, yes, dia boleh bagi duit tersebut pada tuan dia untuk membebaskan, memerdekakan diri dia. Ini dipanggil hamba mukatab. Hamba mukatab maksudnya, seseorang tuan, dia menilaikan hamba dia dengan sesuatu harga, lalu dia kata pada hamba dia, kau nak merdeka, kau nak free, kau bagilah pada aku duit jumlah yang aku tentukan tadi. Jadi hamba ni tak kisah dia minta sumbangan ke, minta derma ke, minta zakat ke, ataupun siang dia kerja dengan tuan dia, malam dia free, dia buat kerja part time. Siang dia kerja dengan tuan dia lah, sebab tuan dia suruh dia buat kerja. Di malam tuan dia tak suruh dia buat kerja part time. Disiram pokok orang ke, pergi membaja tanaman orang ke, tak kisah. Yang penting dia cukup bayaran pada tuan dia, maka dia boleh merdeka. Ini pun satu kebaikan juga. Maknanya hamba tu, kalau dia sungguh-sungguh nak jadi orang merdeka, kalau dia sungguh-sungguh dah bersedia untuk nak hidup sendiri tanpa perlu sponsor daripada tuan dia. Maksudnya sebelum ni makan minum ni semua tuan dia kena tanggung kan. Makan minum semua tuan dia tanggung, tempat tinggal. Tapi kalau tuan dia rasa dia ni dah boleh berdikari,
tuan dia ni rasa dia boleh hidup sendiri tanpa perlu bantuan tuan dia lagi, maka disunatkan, tak wajib disunatkan bagi tuan dia itu menjadikan hamba mukatab. Hamba mukatab adalah seorang hamba yang dinilai oleh tuan dia dengan bayaran tertentu, boleh jadi merdeka bila dia menyelesaikan bayaran tersebut pada tuan dia. Okey, tolong baca Tuan Haji Ishak boleh, surah An-Nur ada ayat ni. Fakatibuhum. Okey, muka surat 354. Ayat 33. Ustaz, nak tanya sebelum tu, sekarang dekat negeri Arab tu ada hamba lagi ke? Tak ada lah. Ini Tak zaman dulu lah. zaman Sekarang dulu. tak ada lagi kan? Cuma hukumnya masih belum mansuh. Doktor, Oh, okey. masih belum mansuh maksudnya katakanlah berlaku lagi peperangan, boleh jadi lagi tak hamba ni, masih boleh jadi lagi hamba. Masih boleh jadi lagi hamba. Oh, okey. Belum mansuh lagi. Okey, tolong baca Tuan Haji Ishak page 354 ayat 33. Ayat 33 Ustaz. Ya, 33. Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian dirinya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan kurnianya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian kebebasan, hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka. Jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikurniakannya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, kerana kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barang siapa memaksa mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang kepada mereka setelah mereka dipaksa. Okey, terima kasih Tuan Haji Ishak. Kita nak cerita yang bahagian kedua tu, bahagian pertama. Allah kata, bahagian pertama, Allah kata, kalaulah hamba-hamba kamu ingin meminta kebebasan, maka berilah kebebasan kepada mereka jika kamu mengetahui pada mereka ada kebaikan. Jadi maksud meminta kebebasan tu, hamba tu nak minta free, nak minta jadi orang merdeka. Boleh ke tak boleh? Boleh, tapi ada bayaran. Kau kena bayar balik aku 20,000, 10,000. Itu nama dia hamba mukatab. Kalau orang yang zalim, tak ada. Kau takkan merdeka. Sampai bila-bila kau takkan merdeka. Kau kena kerja dengan aku. Selagi kau hidup, lagi kau kerja dengan aku. Boleh? Ini orang kafir punya style. Orang Islam tak wajib. Allah galakkan orang-orang yang ada hamba, dan dia rasa hamba dia tu dah boleh berdikari, lalu hamba dia minta nak jadi orang merdeka, maka sunat bagi tuan ni tadi menjadikan hamba dia hamba mukatab, iaitu hamba boleh merdeka dengan bayaran-bayaran tertentu. Sekarang dah tak ada. Hamba-hamba sekarang dah tak ada. Okey? Kalau yang bekerja dengan orang tu, dia bekerja dengan orang tu kena bayar gaji dia, tu bukan hamba, tu bekerja. Hamba ni dia kerja dengan kita tak wajib bayar apa pun kat dia. Diri dia tu kita punya. Kalau dia lari, dia berdosa. Kalau dia berlari, dia larikan diri pada kita, dia berdosa. Dalam Islam bukan kata siapa-siapa hamba dia boleh lari diri. Tak, dia larikan diri, dia berdosa. Okey, baik. Ini yang pertama. Cara Islam nak menggalakkan memerdekakan hamba adalah dengan cara Islam galakkan seseorang tu jadikan hamba dia hamba mukatab. Itu yang pertama. Yang kedua, Islam menjadikan banyak undang-undang dalam peraturan hudud, contohnya undang-undang dalam Islam, banyak dipanggil denda bagi kesalahan-kesalahan yang dilakukan adalah memerdekakan hamba. Contoh, kesalahan bunuh orang tak sengaja. Terlanggar ke, dipotong pokok. Niat dia potong pokok tu jatuh kena orang tu mati. Maka dipanggil bunuh tak sengaja. Maka denda untuk bunuh tak sengaja ni apa? Merdekakan hamba. Jadi banyak kesalahan yang orang Islam buat, Islam meletakkan dia punya hukuman dia, salah satu memerdekakan hamba. Terus baca poin zaman ni, muka surat 93. Muka surat 93 ayat 92. Ayat tu panjang, baca sikit cukup. Page 93 ayat 92. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak harus sama sekali bagi seseorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain kecuali kerana tidak sengaja. Sesiapa yang membunuh seorang mukmin dengan tidak sengaja, maka wajiblah ia membayar kafarah dengan memerdekakan seorang hamba yang beriman serta membayar diat dengan denda ganti nyawa yang diserahkan kepada ahli keluarganya, kecuali jika mereka bersedekah atau memaafkannya.
Tetapi jika dia yang terbunuh dengan tidak sengaja daripada kaum kafir yang memusuhi kamu, sedangkan dia sendiri beriman, maka wajiblah si pembunuh membayar kafarah sahaja dengan memerdekakan seorang hamba yang beriman. Ya, cukup. Poin Izwan ni cukup. Hmm. Bunuh orang tak sengaja ni, bunuh orang tak sengaja ni tak kena bunuh balik sebab tak sengaja. Kan, tanpa niat membunuh. Tapi hukumannya apa dia? Kena memerdekakan hamba yang beriman. Dia orang yang buat salah, hukuman untuk orang buat salah tu apa dia? Dia kena memerdekakan hamba. Dia pergi kat orang kaya-kaya yang ada hamba 5-6 orang. Dia kata, saya nak bebaskan hamba kamu ni. Berapa bayaran dia seorang? 30,000. Bagi 30,000. 30,000 mahal sangat. Ada tak yang murah sikit? Ni ada. Hamba umur 65. Buat kerja tak boleh harap dah. Saya nak bebaskan dia 5,000 je. Bagi 5,000. Dan dia orang tu merdeka. Maksudnya, Islam memberi jalan seorang hamba tu merdeka dengan sebab kesalahan orang lain. Contoh apa lagi? Contoh kafarah sumpah. Pun ada juga kafarah sumpah. Dalam ajar Dr. Azizah, cuma kafarah sumpah ni dia lebih kepada pilihan. Atau. Bukannya, buku surat berapa ya? 122. 122 ayat 89. 122 ayat 89. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kamu tidak dikira salah oleh Allah tentang sumpah-sumpah kamu yang tidak disengajakan. Ini untuk bersumpah. Akan tetapi kamu dikira salah olehnya dengan sebab sumpah yang sengaja kamu buat dengan bersungguh-sungguh. Maka bayaran dendanya ialah memberi makan 10 orang miskin dari jenis makanan yang sederhana yang kamu biasa berikan kepada keluarga kamu, atau memberi pakaian untuk mereka, atau memerdekakan seorang hamba. Okey, cukup. Okey. Nampak Terima kasih Dr. Azizah. Jadi orang yang bersumpah, jadi dia kena langgar sumpah dia, maka sumpah dia tu kena kafarah dia beri makan 10 orang miskin, atau beri pakaian, atau memerdekakan hamba. Ni pilihan lah. Ni pilihan. Bab bunuh orang tadi, kalau tak ada hamba, maka dia kena puasa 2 bulan berturut-turut. Yang ni boleh pilih. Sama ada nak bagi makan orang miskin, atau bagi pakaian pada mereka, ataupun memerdekakan hamba. Antara kesalahan lain yang kena bayar, kena memerdekakan hamba adalah zihar isteri. Zihar isteri ni tak berlaku dalam masyarakat Melayu. Tetapi kita kena hati-hatilah. Zihar ni apa? Zihar ni ialah seorang lelaki yang menyamakan anggota badan isteri dia dengan mak dia. Apa faedah dia? Buat macam tu. Orang Arab dulu, salah satu cara dia nak bagi tekanan pada isteri dia. Salah satu cara dia nak seksa mental ataupun perasaan isteri dia adalah dengan cara apa? Dia kata kat isteri dia, anti alayya ka zahri ummi. Kamu bagi aku sama macam belakang mak aku. Apa makna dia tu? Sebagaimana seorang lelaki tak boleh jimat mak dia, macam itulah bila dia kata pada isteri dia, kamu macam belakang mak aku, maksudnya haram bagi dia jimat isteri dia. Itu dia panggil zihar. Dalam masyarakat Melayu tidak ada bab ni. Bukan tidak ada maksudnya boleh, tak. Sebab kalau kita menyamakan, seorang lelaki dia menyamakan anggota badan isteri dia dengan mak dia, niat dia mungkin memuji. Sebab tu dululah masa saya belajar dulu lama dah, saya tak tengok pula yang terkini punya lah. Mufti Kelantan kata, bukan Mufti Kelantan lah, dia kata zihar ni tak berlaku dalam masyarakat Melayu. Orang Arab dia nak marah isteri dia, dia kata kamu belakang kamu macam belakang mak aku. Maksudnya apa? Aku tak boleh jimat kamu lagi lah. Jadi sedih lah isteri tu, suami dia takkan jimat dia lagi. Orang Melayu kalau cakap macam tu pada isteri dia, mungkin niat dia nak memuji. Jadi tidak ada niat nak benci isteri dia pun. Okay, jadi salah satu denda untuk orang zihar ni adalah merdekakan hamba. Dalam baca Puan Nuralizah boleh, muka surat 542. 542 ayat nombor 3. Kalau tak ada hamba, dia kena puasa 2 bulan berturut-turut. Jadi jangan nak puji isteri, kalau boleh jangan guna anggota badan dia menyamakan dengan mak kandung sendiri. Okey, muka surat 542 ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang ziharkan isterinya, kemudian mereka berbalik dari apa yang mereka ucapkan bahawa isterinya itu haram kepadanya.
maka hendaklah suami itu memerdekakan seorang hamba sebelum mereka berdua bercampur. Dengan hukum yang demikian kamu diberi pengajaran supaya jangan mendekati perkara yang mungkar itu. Dan ingatlah Allah Maha mendalam pengetahuannya akan apa yang kamu lakukan. Satu ayat lagi boleh? 4 ya Ustaz. Ya. Kemudian sesiapa yang tidak dapat memerdekakan hamba, maka hendaklah ia berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum mereka itu bercampur. Akhirnya sesiapa yang tidak sanggup berpuasa, maka hendaklah ia memberi makan 60 orang miskin. Ditetapkan hukum itu untuk membuktikan iman kamu kepada Allah dan Rasulnya dengan mematuhi perintahnya serta menjauhi adat jahiliah. Dan itulah batas-batas hukum Allah, dan bagi orang-orang kafir disediakan azab siksa yang tidak terperi sakitnya. Terima kasih Puan Nurhaliza. Jadi haraplah siapa zihar isteri tu. Bukan dengan mak saja. Contoh suami tu dia kata apa? Belakang awak sama macam belakang adik perempuan saya. Zihar juga. Sebab sebagaimana seorang lelaki haram jima adik perempuan dia, bila dia kata macam tu pada isteri dia, maksudnya apa dia? Dia tak nak jima isteri dia. Masa marah dia bercakap macam tu. Masa marah dia cakap macam tu. Masa marah. Lepas tu dah habis marah, menyesal, mulalah. Tak boleh jima. Jadi macam mana nak buat? Kena bayar kafarah. Apa kafarah dia? Memerdekakan hamba. Okey, baik, itu yang kedua. Yang ketiga, apa cara untuk memerdekakan hamba? Islam memberi rangsangan untuk orang kaya-kaya yang banyak duit, yang banyak harta, yang banyak hamba untuk memerdekakan hamba. Ayat kita sekarang lah. Surah Al-Balad ayat 11, 12, 13, 14. Allah kata apa? Manusia tak nak ke menempuh masuk amal-amal yang susah yang tinggi darjat di sisi Allah? Ayat 11 surah kita sekarang. Wa ma adraka ma aqabah, apakah jalan-jalan susah yang darjat tinggi di sisi Allah? Fakku raqabah, memerdekakan hamba. Di antara amalan yang digalakkan adalah memerdekakan hamba. Allah beri galakan pada orang kaya merdekakan hamba. Merdekakan hamba ada dua jenis. Nabi SAW bersabda daripada Uqbah bin Amir, daripada Imam Ahmad, Nabi kata, Man a'taqa raqabatan mu'minatan fahiya fakakuhu minan nar. Barang siapa membebaskan seorang hamba yang mukmin, barang siapa memerdekakan seorang hamba yang mukmin, maka ia akan jadi sebab pelepasannya pada api neraka. Imam Ahmad meriwayatkan daripada Bara bin Azib bahawasanya seorang lelaki Badui jumpa Nabi SAW. Lelaki Badui jumpa Nabi, dia kata, Ya Rasulullah, allamani amalan yudkhiluni al-jannah. Ya Rasulullah, bolehkah ajar aku satu amalan yang boleh masukkan aku dalam syurga? Maka Nabi SAW bersabda, La in kunta aqsartal khutbata laqad a'radtal mas'alata. Engkau ni semayang tak banyak mana tadi. Khutbah kau pun tak banyak mana juga tadi. Tapi kau telah tanya satu amalan yang sangat-sangat besar. Nabi cakap kat dia. Maka Nabi kata, A'tiqin nasamata wa fakir raqabata. Bebaskanlah hamba, merdekakan hamba. Bebaskan hamba, merdekakan hamba. Tengok, maka lelaki ni kata, Ya Rasulullah, awalai sata biwahidatin, sama. Bebaskan hamba dengan merdekakan hamba, sama je lah. Kita terjemah Melayu sama je. Maka Nabi kata, La, tak sama. Inna atqan nasama antan faridu bi'utqiha wa fakkur raqabah antu'inu fi itqiha. Bebaskan hamba adalah kamu memerdekakan hamba kamu sendiri. Bebaskan hamba adalah hamba kamu bebaskan. Kamu cakap pada hamba, okay, hari ni kau awak free, awak tidak lagi hamba. Itu dipanggil membebaskan hamba. Memerdekakan hamba pula macam mana? Antu'inu fi itqiha. Kamu membantu dalam memerdekakannya. Dia nak merdeka, bayaran RM20,000, dia tak ada duit, kita bagi sumbangan RM5, RM10, RM100 sampai dia dapat merdeka. Itu dia panggil memerdekakan hamba. Membebaskan hamba, owner tu bebaskan dia sendiri. Kalau kita owner pada 5-6 orang hamba, kita merdekakan hamba. Itu maksud membebaskan hamba. Adapun memerdekakan hamba adalah kita tolong orang daripada dia hamba, kita tolong dia sampai dia jadi orang merdeka. Di Islam menggalakkan kita ni fakkur raqabah. Fakkur raqabah tu dua-dua. Kita sekarang sedang bincang surah Surah Al-Balad. Kita sekarang sedang bincang surah Al-Balad ayat ke-13.
Fakku raqabah ni dua-dua. Maksud dua-dua apa? Kita digalakkan memerdekakan hamba kita sendiri, ataupun kita digalakkan bantu hamba untuk merdeka. Bagi dia zakat ke sumbangan ke. Itu nombor 3. Nombor 4, Islam nak bantu hamba ni jadi orang merdeka adalah dengan cara salah satu asnaf yang layak dapat zakat. Salah satu asnaf yang layak dapat zakat adalah hamba. Dengan syarat hamba tu ada perjanjian dengan tuan dia, dia akan merdeka dengan bayaran sekian. Kalau hamba tu tidak ada perjanjian apa-apa, tidak ada perjanjian apa-apa dengan tuan dia, dia tak layak dapat zakat. Kenapa tak layak? Bagi zakat kat hamba yang tidak ada sebarang perjanjian dengan tuan dia dapat. Hamba tak dapat langsung, tuan dia yang dapat. Kalau baca Parasimah boleh, muka surat 196 ayat 60. 196 ayat 60. Ayat ini cerita tentang asnaf-asnaf. Ada Parasimah Kasim ada? Ada. Ayat 1, muka surat 196. Ya, betul. Ayat yang ke-60. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya, untuk mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang dalam perjalanan sebagai kewajipan daripada Allah. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Okey, terima kasih Puan Rasimah. So tengok zakat itu pertama untuk orang fakir, kedua untuk orang miskin, ketiga amil, keempat mu'allaf, kelima memerdekakan hamba, to free slave, orang putih kata. Tapi ingat, bukan semua hamba layak dapat zakat. Hamba yang layak dapat zakat adalah hamba yang layak dapat zakat adalah hamba yang ada perjanjian dengan tuan dia. Kalau tak layak dapat zakat. Jadi oleh kerana cerita pasal hamba ni tak praktis kat tempat kita zaman sekarang, jadi kita kurang sikit lah pengetahuan tentangnya. Okey, itu nombor 4 ke 3, nombor 4. Nombor 5, Islam memberi galakan pada orang kaya-kaya yang banyak duit, okey, untuk memberi sumbangan, memberi sedekah agar hamba-hamba ni cepat merdeka. Kita tak ada hamba tapi kita banyak duit. Maka Islam menggalakkan kita yang banyak duit ni untuk memberi sumbangan pada hamba-hamba ni agar dia cepat jadi orang merdeka. Dalam baca Tuan Haji Ishak surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. Saya muka suratnya surah Al-Baqarah. Muka surat Laisal birra an tuwalli wujuhakum qibala al-masyriq. Muka surat 27. Tuan Haji Ishak muka surat 27 ayat atas kan. Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat. Tetapi kebajikan itu ialah orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintakannya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan solat dan menunaikan zakat. Okey, cukup. Terima kasih Tuan Haji Ishak. Jadi kebaikan tu tak kisah kandak timur kandak barat. Tapi kebaikan sebenar adalah beriman pada Allah, beriman pada hari akhirat, beriman dengan kitab, beriman para nabi, memberikan harta yang dia sayang kepada kaum kerabat, anak yatim, orang miskin, orang musafir dan orang meminta-minta, dan memerdekakan hamba. Jadi Allah beri galakan pada orang kaya-kaya, ada duit lebih, guna duit itu untuk bantu seorang hamba tu jadi orang merdeka. Okey, ini nombor 5. Nombor 6, dalam hukum Islam ada satu hukum namanya seorang tuan jima' hamba dia. Seorang tuan dia jima' hamba dia. Tuan boleh jima' hamba tanpa belum melalui proses perkahwinan. Bila tuan tu jima' hamba dia, lahir anak. Anak tu automatik merdeka. Tadi orang biasa, orang merdeka kahwin dengan hamba orang lain. Ni ada hamba abdi. Ni orang kaya, dia ada hamba abdi perempuan. Jadi B ni dia miskin, dia nak kahwin orang biasa, dia orang merdeka, dia miskin. Dia kahwin orang biasa tak ada duit, dia kahwin dengan hamba si A ni.
Tapi dapat anak tu jadi hamba juga. Anak tu masih jadi hamba juga. Okey. Sekarang ni cerita dia, A ni jima hamba dia. A jima hamba dia dapat anak. Maka anak kepada hamba ni tadi adalah merdeka. Bukan lagi hamba. Kemudian macam mana status ibu tu? Status ibu tu tak boleh dikahwini oleh orang lain. Mana boleh dia jima hamba tu, lepas tu dia bagi hamba tu kahwin orang lain. Mana boleh? Ada hukum macam tu. Maka ibu ni tadi automatik akan merdeka setelah tuan dia meninggal dunia. Dia boleh jadilah, saya rasa hamba ni hari-hari solat hajat, tuan dia cepat mati. Itu hukum Islam. Seorang tuan, dia jima hamba dia, dapat anak. Maka automatik hamba tu tadi akan jadi merdeka lepas tuan dia mati. Bahasa Melayu panggil perkataan dia gundik lah, gundik. Amalan gundik ni bukan benda baru dalam ajaran Islam. Zaman-zaman dah diamalkan. Antaranya Nabi Ibrahim, dia dapat Hajar tu gundik. Hamba yang dihadiahkan kepadanya oleh Raja Mesir, dapat anak, Nabi Ismail. Ada riwayat mengatakan juga Nabi Sulaiman ada 300 orang gundik. Jadi bab amalan gundik ni, ataupun hamba ni, telah berlaku sejak dulu lagi dalam masyarakat Islam ataupun bukan Islam. Islam je buat undang-undang, gundik tu bila dijima, automatik dia akan merdeka lepas tuan dia mati. Agama lain mana ada? Dia jimat gundik dia tak suka dah, dia malas, dia jual kat orang lain pula. Okey, nombor 6. Nombor 7. Nombor 7, dipanggil apa tu? Dia panggil dalam bahasa Arab, dia panggil jangkitan merdeka. Jangkitan merdeka ni macam ni. 10 orang memiliki seorang hamba. 10 orang, kita 10 orang, kan? Kita ada kebun, kita 10 orang share, ada kebun. Jadi kita kata apa? Kita semua dah tak larang nak kerja kebun ni, kita share beli hamba boleh? Okey. Jadi kita 10 orang, keluar RM1,000 seorang beli hamba. Belilah hamba dengan mana-mana, tak kisah. Jadi kita dapat seorang hamba yang bernilai RM10,000. Jadi hamba tadi milik siapa? Milik 10 orang. 10 owner. Hamba tadi seorang dia je, tapi dia punya tuan dia 10 orang. Sebab tuan dia kongsi duit untuk dapat hamba tadi. Dalam 10 orang lelaki owner tadi, 10 orang lelaki ataupun perempuan pun terboleh juga, owner tadi, salah seorang tu datang rasa keinsafan, datang rasa nak buat kebaikan, datang rasa nak dekat diri pada Allah, lalu dia kata apa? Aku merdekakan kau. Dia kata pada hamba lelaki tu, aku merdekakan kau. Dalam bab jual beli tak sah. Okey, kita 10 orang share beli lembu. Saya nak jual lembu tu, kita 10 orang share beli lembu, RM10,000 harga, contohlah RM10,000 harga. Kita 10 orang ni, kita 10 orang semua memiliki lembu tersebut. Saya seorang pergi jual lembu tu malam-malam. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Saya wajib kena minta persetujuan orang lain untuk jual, baru boleh. Kalau tak, jual beli tu dia jual beli yang haram. Itu dalam bab lembu. Ataupun harta benda lain lah. Rumah ke, tanah ke, kereta ke. Bila ada pemilikan bersama, wajib kena minta izin orang lain dulu baru boleh jual. Tapi dalam bab hamba ni, 10 orang owner tadi, salah seorang tu dia datang rasa semangat nak ibadat, nak dekat diri pada Allah. Lalu apa dia buat? Dia merdekakan hamba tu tanpa izin 9 orang yang lain. Nampak? Jelas beza dengan lembu tadi. Lembu tadi dia seorang nak jual tanpa izin orang lain, tak sah jual beli. Haram jual beli. Dalam hamba, dalam bab hamba ni tadi, kalau jual beli pun tak sah jugalah. Tak sah jugalah. Kita 10 orang memiliki seorang hamba, saya seorang jual hamba tu. Tak boleh, tak sah. Tapi kalau kita 10 orang memiliki seorang hamba, saya seorang memerdekakan hamba. Saya cakap kepada hamba tu, tanpa persetujuan 9 yang lain, saya kata kepada hamba lelaki tu, hari ni awak merdeka. Awak free, boleh pergi. Awak jadi orang merdeka. Maka automatik hamba tu merdeka. Walaupun saya belum dapat persetujuan 9 orang yang lain. Tak adalah kata, oleh kerana saya seorang kata dia merdeka, kaki kiri dia je merdeka. Kaki kanan, badan, kepala, tangan tak merdeka lagi. No, kaki kiri dia merdeka. Maksudnya, jangkitan merdeka, dia tak ada kata seorang merdekakan dia, dia merdeka separuh. Separuh badan dia merdeka, separuh lagi tak merdeka. No. Dia akan merdeka keseluruhan badan hamba tu. Cuma saya ni, dalam 10 orang tadi, saya yang merdekakan dia tanpa persetujuan 9 orang yang lain. Saya wajib bayar ganti rugi pada orang lain. Saya wajib bayar ganti rugi pada orang lain.
perbuatan saya memerdekakan hamba tu sah, mengikut syarak. Lepas. Cuma yang tak lepasnya, saya masih berhutang dengan 9 lagi owner yang lain. 9 owner tu tak boleh kata pada hamba tu, kau tak jadi merdeka, kami tak izinkan kau merdeka. No. Walaupun dalam 10 orang tu seorang je izinkan dia merdeka, seorang je merdekakan dia tetap merdeka. Ni beza dengan bab jual beli. Dia tetap merdeka. Habis tu yang seorang tu yang semangat memerdekakan dia tanpa apa pembayaran tu macam mana? Dia wajib kena bayar balik pada 9 orang yang lain. Jelas tak perbezaan memerdekakan hamba dengan jual beli? Dalam jual beli kita ada share partner dalam memiliki sesuatu. Haram kita jual tanpa persetujuan partner kita yang lain. Sebab bukan kita punya seorang. Di dalam hamba sah pemerdekaan tersebut. Okey, ini yang ke-7. Yang ke-8. Yang ke-8, apa Islam buat untuk orang yang pukul hamba dia? Siapa yang pukul hamba dia dalam keadaan hamba dia tak bersalah, maka kafarahnya adalah merdekakan hamba tersebut. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim daripada Abdullah bin Umar, Nabi SAW bersabda, "Man daraba ghulaman lahu haddan lam ya'tihi aw latamahu fa inna kaffaratahu ay yu'tiqahu." Siapa yang pukul hamba dia untuk kesalahan yang hamba dia tak buat. Hamba dia tak buat, dia pukul. Cek, oh salah, rupanya dia tersilap, bukan hamba dia buat, orang lain buat. Ataupun dia lempang hamba dia. Dia lempang, tempeling hamba dia. Dalam keadaan hamba dia tak buat silap, tak buat salah pun, tapi dia pergi lempang. Dia tak cek dulu, tak kaji dulu, tunggu lempang. Dia tak siasat dulu. Maka kafarahnya adalah memerdekakan. Kafarahnya adalah memerdekakan hamba tersebut. Kalau tak, selagi tak buat, tak dikira tak lepaslah dosanya. Okey, boleh. Jadi, Islam mengiktiraf sistem perhambaan, tapi dalam masa yang sama, Islam bagi banyak jalan, banyak ruang agar hamba tu tak selamanya hamba. Agar hamba tu tak selamanya jadi milik orang. Maksudnya Islam nak hamba tu satu hari nanti dia merdeka juga. Boleh? Okey, baik. Di antara jalan-jalan berliku yang orang kaya kena buat adalah memerdekakan hamba. Itu yang pertama. Untuk sahabat-sahabat baru masuk, kita muka surat 594 ayat yang ke-14. Ayat 14, au it'amun fi yaumin dzi masghabah. Au ataupun, terjemah ataupun, it'amun memberi makan. It'amun memberi makan, fi pada, yaumin hari. Yaumin hari, memberi makan pada hari, zi masghabah kelaparan. Zi masghabah kelaparan. Okey. Beri makan pada siapa? Sambung 2 ayat lagi baru kita dapat. Yatiman, anak yatim. Yatiman, anak yatim. Za yang mempunyai. Maqarabatin, hubungan kerabat. Maqarabatin, hubungan kerabat. Ataupun miskinan, orang miskin. Miskinan, orang miskin. Za yang matrabatin, melarat. Matrabatin, melarat. Melarat ni, matrabah ni berasal pada perkataan turab. Tara alif ba. Turab tu tanah. Jadi orang miskin ni, Allah panggil miskin yang tanah, maksudnya apa? Dia mengangkat-angkat atas tanah. Tolong baca dia boleh? Puan Nur Hidayah Ahmad, tolong baca Puan Nur Hidayah. Baca daripada ayat 12 boleh? 12 sampai 16. Ustaz, bagi tahu muka surat. Saya ingat nombor 594. 594. Sorry. Surah Al-Balad. Surah Al-Balad, betul? Surah Al-Balad. Ayat 11 sampai 15. 11 sampai 16, sorry. Okey, bismillahirrahmanirrahim. 11. Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? Iaitu melepaskan perhambaan, iaitu hamba abdi, atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan kepada anak yatim daripada kaum kerabat, atau orang miskin yang sangat fakir. Okey, terima kasih Puan Hidayah Ahmad. Jadi pertama, oleh kerana Allah sebut hamba abdi dulu baru sebut bagi makan,
Sebab itulah ada sebagian ulama mengatakan antara memerdekakan hamba dengan bagi makan lebih afdal memerdekakan hamba. Tetapi ada sebahagian mengatakan memberi makan lebih afdal pada memerdekakan hamba. Okey, baik. Zaman sekarang hamba tak ada, maka beri makan pada lebih afdal lah. Beri makan itu lebih afdal. Okey, antara cara-cara jalan berliku yang kita patut tempuh untuk dapat redha Allah adalah memberi makan. Abdullah bin Salam berkata, ketika mana orang ramai berteriak di Madinah, Nabi datang, Nabi datang, Nabi datang Madinah. Nabi SAW, okey. Nabi SAW datang ke Madinah, masuk ke di kawasan Saniyatil Wada. Kalau kita kaji bab hijrah Nabi masuk pada tanggal 12 Rabiul Awal. Di daluan masuk namanya Saniyatil Wada. Saniyatil Wada ni kita biasa nyanyikan Tala'al badru alaina min saniyatil wada'i. Saniyatil Wada ni adalah satu jalan kat Madinah yang mana orang Madinah tak lalu jalan tu. Kenapa orang Madinah tak lalu jalan tu? Sebab pada zaman jahiliyah jalan tu dipanggil jalan bawa nasib malam. Jalan sial lah masa kita sekarang. Oleh kerana jalan tu dianggap jalan sial, maka orang nak keluar tak lalu jalan tu, nak masuk tak lalu jalan tu. Ini jalan kat Madinah. Maka Nabi SAW datang ke Madinah, lalu jalan tersebut. Untuk apa? Untuk membuang kefahaman, keyakinan orang-orang Madinah masa tu yang jalan tu jalan bawa sial. Maka Nabi lalu jalan tu. Jalan yang orang kata jalan sial, jalan tak baik, jalan bawa nasib malang. Nabi masuk Madinah lalu jalan tu. Ini cerita hijrah lah kan. Lalu orang Madinah pun menjerit sesama mereka, Rasulullah telah datang, Rasulullah telah datang, Rasulullah telah datang. Maka masa tu datanglah Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ni seorang pendeta Yahudi. Dia datang, dijumpa Nabi SAW. Dia kata, laqad araftuhu hina ra'aituhu kama a'rifu ibni. Wa ma'rifati li Muhammadin asyaddu. Kali pertama aku tengok dia, aku kenal sangat dia tu Nabi macam aku kenal anak aku sendiri. Tetapi aku cam dia tu Nabi lebih pada aku kenal anak aku sendiri lagi. Dan nasihat pertama yang aku dengar daripada mulut dia adalah, ya ayuhan nas, afshus salam wa at'imut ta'am wassalatu wasallu wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Ya Abdullah bin Salam kata, Nabi datang Madinah, Nabi SAW datang ke Madinah. Nabi SAW datang ke Madinah, dan antara nasihat pertama Nabi SAW pada orang Madinah, wahai manusia. Apa nasihat Nabi pada orang Madinah? Wahai manusia, afshus salam, sebarkanlah salam. Semua nasihat Nabi tadi belakang dia bunyi MMM. Nasihat Nabi tadi belakang dia semua bunyi MMM lah. Itu dia panggil apa ya? Rhyme. Kalau bahasa sekarang panggil rhyme lah kan. Wahai manusia, sebarkanlah salam. Pertama. Yang kedua, wa at'imut ta'am, berilah makan. Yang ketiga, wasallu wan nasu niyam, semayang masa orang tengah tidur. Solatlah kamu masa orang sedang tidur. Tadkhul jannata bisalam, nescaya kamu akan masuk syurga dengan sejahtera. Itu nasihat Nabi mula-mula Nabi sampai ke Madinah. Nabi Ibrahim dipanggil Khalilullah. Nabi Ibrahim dipanggil Khalilullah kerana sifat Nabi Ibrahim suka memberi makan. Kita ini sunat bagi suami-suami belanja besar untuk isteri. Pernah jumpa hadis ni kot? Tengok kat skrin. Tengok hadis riwayat Ibn Abi Dunya dan Imam Tabrani. Man wassa'a ala ahlihi yawma Ashura'a wassa'allahu ala ahlihi tula sanatihi. Barang siapa yang meluaskan, melapangkan, menggembirakan ahli keluarganya pada hari Ashura, maka Allah akan melapangkan bagi ahli keluarganya, Allah Ta'ala melapangkan baginya sepanjang tahun. Maksudnya, suami-suami inilah, terutamanya suami-suami ini, hari ini 10 Ashura ni, belanja isteri makan sedap-sedap, bawa anak pergi makan tempat sedap-sedap, bawa anak pergi tidur hotel-hotel yang menarik lah contohnya. Belanja, menggembirakan.
maka Allah Ta'ala akan bagi dia keluasan rezeki selama setahun. Okey, hari ni hari kerja kan, hari Jumaat, tak bolehlah nak buat sedap-sedap. Buat belanja makan, buat belanja tempat sedap-sedap, Allah Ta'ala akan bagi kesenangan selama setahun. Tak ada duit banyak, belanja kadar kemampuan kita. Yang penting, beri makan pada orang tu adalah satu galakan yang sangat-sangat digalakkan dalam agama Islam. Antara ciri-ciri ahli syurga adalah suka bagi makan orang. Tengok surah Al-Insan. Tolong baca dia, Puan Izawani, surah Al-Insan. Muka surat 578, boleh? 578, ayat 5, 6, 7, 8, 9. Boleh Puan Izawani? 5, 6, 7, 8, 9. Boleh Ustaz? 5. 5 bawah sekali. Okey. 5, 6, Sebelah dia 7, pula. 8, 9 kan? 5 hingga 9 lah. Betul? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya, orang yang berbakti dengan melaksanakan ketaatan dan kebajikan akan meminum dari gelas, iaitu sejenis minuman yang bercampur dengan kafur. Terus? Iaitu sebuah mata air di syurga yang dijadikan minuman oleh hamba-hamba Allah yang taat, yang mereka boleh mengalirkannya ke tempat tinggal mereka dengan sebaik-baiknya, iaitu aliran yang mudah dan menurut kemahuan mereka. Hal itu kerana mereka menyempurnakan nazar dan mereka takutkan hari akhirat yang azabnya merebak di merata-rata. Mereka juga memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang tawanan, sambil berkata dengan lidah atau hati, sesungguhnya kami memberi makan kepada kamu kerana Allah semata-mata, kami tidak berkehendakkan sebarang balasan daripada kamu atau ucapan terima kasih. Okey, terima kasih Puan Izawani. Banyak ciri-ciri orang-orang yang ada syurga. Yang last kali nombor 8 tu, wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Memberi makan kepada orang yang makanan yang dicintainya kepada orang miskin, anak yatim dan tawanan-tawanan. Dia bagi makan ke orang ni ganjaran besar. Bagi makan ke orang ganjaran besar. Nabi SAW cerita tentang seorang wanita yang bagi minum seorang anjing. Beri minum seekor anjing. Seorang wanita ni bagi minum anjing. Maka Nabi kata dia masuk syurga. Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, bagi minum anjing memang dapat pahala masuk syurga juga ke? Sahabat tanya, adakah bagi kami ganjaran kalau bagi minum anjing? Maka Nabi kata, setiap benda hidup bagi makan dapat pahala. Setiap benda hidup kita bagi makan dapat pahala. Kucing ke, lembu ke, kambing ke, apa je benda hidup kita bagi makan dapat pahala. Apatah lagi bagi makan pada orang? Bagi makan pada orang lagilah besar pahalanya. Bila orang belanja kita makan, ke, orang bagi duit suruh kita buat makan-makan ke, sunat kita baca, pada orang tersebut, Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Mana doa dia? Ni saya share kat skrin jap. Ya Allah, berilah makan pada orang yang bagi makan pada aku dan berilah minum pada orang beri minum pada aku. Ni hadisnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Ni doa dia. Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Ya Allah, feed the one who has feed me and give drink to the one who has given me drink. Okay. Orang bagi makan, kita baca doa ni kat dia. Okay, tak baca kat dia pun tak apalah. Yang penting, baca doa tersebut. Jadi nak ceritanya, antara jalan-jalan berliku adalah bagi makan pada orang. Bagi makan pada siapa saja tak dapat pahala. Bahkan bagi makan pada orang kafir pun dapat pahala. Cuma, kita nak dapat ganjaran lebih, tengok ayat ni sarankan bagi pada siapa. Itu point dia. Ayat ni kata, memberi makan kepada orang miskin, memberi makan pada hari kelaparan. Hari kelaparan ni, dia dalam bahasa Arab, ada 3 jenis lapar. Satu lapar biasa.
Dipanggil al-ju'. Ni lapar sebab kita lah makan tengah hari, petang ni tak sempat makan apa lagi, ju'. Lagi tinggi pada ju' dia panggil makhmasatin. Makhmasatin ni dah 2 hari tak makan. Okey, makhmasatin. Yang kita sekarang ni masghabah. Masghabah ni orang tu punya tak larat nak makan sampai dia tak boleh nak bangun berjalan. Itu maksud masghabah. Memberi makan pada hari kelaparan, masghabah. Jadi masghabah ni, orang ni kalau kita tak bagi makan kat dia, insya-Allah dalam masa 10-15 jam lagi dia akan mati. Dalam masa 10-15 jam lagi dia akan mati. Okey, masghabah ni adalah hari kelaparan yang mana hari pertama pada masa tersebut orang memang tak ada harta. Contoh, ramai orang kampung tu ada kebun, tapi kebun tu dilanda banjir, tak ada stok makanan. Dia nak kerja, nak cari rezeki lah, dia nak kerja. Dia sungguh-sungguh nak cari rezeki, nak kerja ni. Tapi masa tu kat kampung tu dia ada peluang pekerjaan. Maka dia terlalu lapar berhari-hari, tak ada makanan. Jadi kebetulan kita ni ada gudang. Kita ada gudang, kita ada banyak beras, kita ada stok banyak gandum. Maka pada masa hari orang kelaparan dan tidak ada peluang untuk cari rezeki. Kalau orang tu malas, dia dah 3 hari tak makan, 4 hari tak makan sebab dia malas pada muka dia, tak afdal bagi orang macam tu. Awak sihat, kerja banyak je peluang pekerjaan kat sini. Orang Bangladesh datang boleh hidup, orang Indonesia datang boleh hidup, siap beli rumah lagi, contoh. Awak tiba-tiba duduk sini, kata tak ada kerja sesuai. Padahal awak malas, contoh. Macam tu, orang macam tu tak afdal. Boleh bagi makan, dapat pahala, tak ada masalah. Tapi zi masghabahnya pada orang yang memang dia sungguh-sungguh kelaparan. Contoh apa? Dia sakit. Stok makanan banyak. Pekerjaan banyak. Tapi dia sakit, tak ada kerja. Macam mana? Okay, dia afdal. Ataupun pada masa yang kita ada stok banyak makanan dalam gudang kita, hari itu buah-buahan tak menjadi. Tanam jagung tak jadi, tanam gandum tak jadi, tanam padi tak jadi. Maka masa tu afdal sangat. Kita yang ada stok makanan lebih memberi makan pada hari kelaparan. Okey, baik. Dalam banyak-banyak orang yang kita nak bagi makan, siapa yang paling patut kita nak bagi makan? Okey. Oleh kerana surah ni surah Makkiyah. Oleh kerana surah ni surah Makkiyah. Orang Mekah jahiliyah dulu, mereka dalam bab keluarga mereka tak ada masalah. Mereka ambil berat tentang keluarga mereka yang lapar ke bulu, tak ada masalah. Cuma mereka ni bab anak yatim, mereka terlalu tidak mengambil berat. Anak yatim ni mereka tak ambil berat. Oleh kerana orang Mekah ni tak ambil berat anak yatim, maka waktu Allah kata, orang yang afdal kamu bagi makan adalah anak yatim. Anak yatim pula yang mana? Yang ada hubungan kerabat. Mungkin anak sepupu kamu, anak 2 pupu kamu, anak biras kamu ke, contoh. Dia anak yatim tapi dia ada hubungan kerabat dengan kamu. Itu lagi afdal. Bagilah pada mana-mana anak yatim kafir sekalipun tetap dapat pahala. Tapi anak yatim yang paling afdal untuk kamu bagi adalah anak yatim yang ada hubungan kaum kerabat dengan kamu. Adapun kita sekarang ni kan, kita ada duit banyak nak bagi sedekah sumbangan. Berbanding anak yatim, banding orang miskin, lagi afdal kita bagi kaum kerabat. Lebih afdal kita bagi kaum kerabat. Berbanding kita bagi pada anak yatim dan orang miskin. Bila kaum kerabat kita miskin dan ada orang luar pun miskin juga, maka afdal kita bagi kaum kerabat. Tetapi kalau kaum kerabat kita semua kaya-kaya dah ni, kaum kerabat kaya, semua dah kaya, boleh hidup dengan tenang, maka masa tu keafdalan tu berpindah pada orang miskin. Nabi sebut dalam sebuah ni, Nabi kata as-sadaqatu 'alal masakin sadaqatun. Sedekah pada orang miskin tu satu sedekah. Wa 'ala dzawir rahimi sintani. Adapun sedekah pada orang yang ada hubungan silaturahim dengan kita, hubungan kerabat dengan kita. Okey, hadis ini daripada Imam Tirmizi daripada Salman bin Amir. Dia kata sedekah pada orang miskin dapat pahala satu sedekah. Wa 'ala dzawir rahimi sintani. Adapun kepada orang yang ada hubungan kerabat, mak saudara, sepupu, mak saudara dan sebagainya, maka dapat 2 pahala. Sadaqatun wasilatun. Pahala sedekah dapat, pahala silaturahim pun dapat. Boleh? Okey. Pertama anak yatim.
Yang kedua, au miskinan za matrabah. Orang-orang miskin yang melarat. Orang miskin yang melarat maksudnya apa? Orang yang dia punya tahap miskin sampai terbaring kat tanah. Matrabah ni asalnya turab. Ta, ra dan ba. Orang betul dia apa? Cleaving to dust. Ataupun makna cleaving to dust tu tak silap je. Orang putih panggil macam ni, betul kan? Apa maksud cleaving to dust orang putih? Tuan Haji Ishak, apa maksud cleaving? C-L-E-A-V-I-N-G. Apa tu makna orang putih? Cleaving to dust. Tak pasti Ustaz. Tak pasti Ya. Matrabah ni berasal pada perkataan tanah, turab. Turab tu tanah, dah jenis Melayu. Mereka telah menturab tanah kawasan tersebut. Maksudnya, orang miskin ni punya teruk tahap miskin dia sampai terbaring kat tanah. Dia punya tahap miskin dia sampai terbaring kat tanah. Nak kerja, tak ada peluang pekerjaan. Usaha sendiri, tidak ada kebun sendiri, tidak ada tanaman sendiri. Maka dia terlalu susah sampai terbaring kat tanah. Maka Nabi kata, Allah kata, afdal bagi makan pada orang miskin tersebut yang terlalu miskin. Kita bagi sedekah, bagi sumbangan pada siapa saja, semua dapat pahala. Tapi yang paling afdal bagi pada kaum kerabat yang miskin. Lepas pada tu bagi pada anak yatim yang ada hubungan kerabat dengan kita. Kemudian bagilah pada orang miskin yang melarat, yang turut benar tahap kemiskinan dia. Okey, baik, seterusnya ayat 17. Ayat 17. Summa kemudian, sama ayat 17. Summa kemudian, kana adalah dia. Kana adalah dia. Dia siapa ni? Dia yang menempuh jalan susah dan berliku tadi. Summa kemudian, kana adalah dia. Dia siapa? Dia adalah orang yang menempuh jalan susah bagi berliku tadi. Min daripada alladzina orang-orang yang. Alladzina orang-orang yang amanu beriman. Amanu beriman. Wa dan tawasau saling pesan memesan. Tawasau saling pesan memesan. Bi dengan as-sabri sabar. As-sabri sabar. Wa dan tawasau saling pesan memesan. Tawasau saling pesan memesan. Bi dengan al-marhamah kasih sayang. Al-marhamah kasih sayang. Pity and compassion. Betul terjemah pity and compassion. Okay, tolong terjemahkan dia. Dr. Azizah, boleh terjemahkan Dr. Azizah ayat kita sekarang? Selain dari tidak mengerjakan amal-amal itu, ia tidak perlu menjadi dari orang yang beriman dan berpesan-pesan dengan sabar serta berpesan-pesan dengan kasih sayang. Okey, terima kasih Dr. Azizah. Ayat ini nak beritahu apa? Ayat ini nak beritahu bahawasanya orang yang memerdekakan hamba, orang yang bagi makan anak yatim, orang miskin, orang melarat, Allah kata di samping perkara-perkara tersebut dia akan ada syarat-syarat lain untuk amalan dia Allah terima sebagai pahala ke akhirat. Allah kata, kalau kita terjemah tadi semua kemudian kan, kalau dengar terjemah Dr. dia, selain daripada itu, maksud selain daripada itu apa? Dia tak cukup syarat untuk diterima amalan dia buat yang kat atas tadi lah, bagi makan, merdekakan hamba, bagi makan anak yatim, orang miskin tadi. Tak cukup syarat kalau dia tak beriman. Dia tak ada iman, tapi dia bagi makan orang miskin. Dia tak ada iman, dia merdekakan hamba. Dia kaya sangat, jutawan. Dia bisnes macam-macam. Setiap tahun 15 orang hamba dia merdekakan. Sikit ke banyak? Banyak tu. Kebaikan dia. Banyak kebaikan dia. Okey. Setiap tahun dia bagi makan beratus ribu anak yatim. Orang miskin. Tapi oleh kerana dia tidak ada iman, maka amalan dia tidak diterima. Jadi ayat ini nak beritahu, di samping dia buat kebaikan-kebaikan yang ke atas tadi, syarat utama jangan lupa. Di samping dia buat kebaikan-kebaikan ke atas tadi lah, merdekakan hamba bagi makan. Besar tu amalan tu. Tapi syarat utama dia tak ada. Apa dia? Tak beriman. Tak jadi Dia tidak beriman. Maka banyak mana pun dia bagi makan orang,
banyak mana pun hamba dia merdekakan, maka tidak ada iman, tak diterima amalan dia. Nampak? Sebab tu Allah kata, di samping buat amalan-amalan kat atas tadi, jangan lupa iman. Iman tu syarat dia. Lepas tu kita terjemah. Kemudian, dia tu mestilah orang yang beriman. Barulah kebaikan-kebaikan dia tadi ada nilai pahala di sisi Allah. Kalau tak ada iman, Allah Ta'ala hargai kebaikan dia. Allah balas kat dunia juga kebaikan dia. Dia suka tolong orang, Allah mudahkan rezeki dia. Allah bagi kesihatan, Allah bagi anak-anak dia pandai. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, syarat untuk amalan diterima mestilah kena ada iman. Yang kedua, kena ikhlas. Yang ketiga, orang yang dah ada iman dan amalan dia lain diterima, dia kena jaga solat juga. Okay, tengok surah At-Taubah. Tolong baca surah At-Taubah. Puan Noraniza, tolong baca boleh? Puan Noraniza. Surah At-Taubah ni cerita pasal orang munafik. Orang munafik ni, masa Nabi nak pergi Tabuk, Nabi minta lah sumbangan dengan sahabat-sahabat. Dia munafik ni, dia kata kalau tak bagi tak kena pula. Bagi je lah. Dia tak bagi tak kena kan? Bagi je lah. Maka apa Allah kata tentang munafik? Muka surat 195 ayat 53-54. 195 Ustaz. Yes, 195 ayat 53 dan 54. Ayat ni turun untuk orang munafik yang bagi sumbangan sedekah bukan kerana Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, dermakanlah harta kamu sama ada dengan sukarela atau kerana terpaksa. Tidak sekali-kali akan diterima daripada kamu kerana sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang fasik. 54. Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima derma-derma mereka melainkan kerana mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya dan kerana mereka tidak mengerjakan sembahyang melainkan dengan keadaan malas dan mereka pula tidak mendermakan hartanya melainkan dengan perasaan benci. Okey, terima kasih Puan Noraniza. Di dalam ayat ni ada 3 sebab Allah beritahu. Dalam ayat ni ada 3 sebab kenapa sedekah mereka tak diterima. Allah kata apa? Sedekah je lah. Terpaksa ke, rela ke, kamu memang sedekah tak diterima juga, wahai orang munafik. Maka Allah kata, antara sebab sedekah mereka tidak diterima adalah pertama, kerana mereka kufur pada Allah dan Rasul. Jadi orang tak beriman pada Allah, tak beriman pada Rasul, Allah tak terima sedekah dia. Ini syarat pertama, kena ada iman lah. Yang kedua, munafik ni dia semayang. Nama Nabi dia semayang, tapi semayang dia janji cukup syarat. Janji nampak orang semayang. Kalau tak semayang nanti Nabi kata apa pula kan? Dia semayang tapi dia keadaan malas. So bila semayang tak diterima, sedekah ke apa semua Allah tak terima. Yang ketiga, Allah kata mereka tidak infakkan harta melainkan dalam keadaan mereka who are unwillingly, terpaksa. Sebab kalau tak bagi orang cakap apa pula kan? Bagilah juga. Maka sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, syarat utama untuk semua amalan kebaikan Allah terima sebagai ganjaran pada akhirat adalah iman. Ada orang kafir namanya Abdullah bin Jad'an. Abdullah bin Jad'an ni dia orang kafir tapi dia bagus. Dia selalu bagi makan orang miskin, tolong orang susah, melayani tetamu. Maka sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, ke akhirat dia selamat ke tak selamat? Nabi kita tak selamat. Sebab sekali pun seumur hidup dia tak pernah kata pada Allah, Rabbighfirli khati'ati yaumaddin. Wahai Tuhanku, apalah dosa-dosaku pada hari akhirat kelak. Dia tak rasa dia berdosa, malah syirik pada Allah. Maka amalan dia semua tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik. Di samping beriman, alhamdulillah kita bab iman ni kita ada lah. Sama ada kita ni suka bagi makan ke tak suka bagi makan ke, kita ni pernah merdekakan orang ke tak merdekakan orang ke, kita dah ada iman. Di bab iman ni alhamdulillah kita kata kita lulus buat masa ni. Mudah-mudahan Allah kekalkan kita dengan iman kita sampai hari akhirat insya-Allah. Amin. Yang ketiga, Allah nasihat lagi, antara menempuh jalan berliku itu adalah pesan memesan. Pesan memesan ni tak wajib. Pesan memesan ni wajib ke tak wajib? Tak wajib. Tak wajib pun kita pesan pada orang suruh jaga semayang. Tak wajib. Bila jadi wajib? Bila tak ada siapa orang pesan pada orang tak semayang, barulah jadi wajib. Maksud saya, pesan memesan ni fardu kifayah, bukan fardu ain. Kalau fardu ain, kita semua orang Islam wajib kena pesan agama pada semua orang. Tak, kat tempat kita ada orang tak solat, kat tempat kita ada orang tak amal agama, maka semua kita berdosa. Bila tak ada langsung orang yang memesan-mesan perkara kebenaran.
Tapi kalau kat tempat kita dah ada ustaz, dah ada orang surau, dah ada orang tabligh yang rajin pesan-pesan terhadap kebaikan, terhadap jaga agama, amal agama, maka beberapa orang dah cukup untuk mengelakkan kita semua daripada berdosa. Maknanya antara menempuh jalan berliku istilah berpesan-pesan dengan sabar. Kenapa Allah cakap macam ni? Kerana orang yang jaga semayang, orang yang solat tahajud, orang yang baca Quran, orang yang apa lagi, rajin zikir, dia tak perlu sabar sangat. Sebab apa? Dia punya lawan dia, nafsu dia saja. Syaitan dia saja. Dia kena lawan nafsu, lawan syaitan untuk jadi orang rajin semayang, rajin tahajud, rajin baca Quran, rajin zikir. Tapi bila kita mula pesan kat orang, cakap kat orang, nasihat orang, masa tu musuh kita bertambah. Bukan nafsu kita saja, bukan syaitan kita saja, tapi orang-orang dah mula tak suka kita. Macam bagus sangat. Orang marah, orang benci, orang tak suka, orang menyampah. Itu semua asam garam bila kita mula membesar. Kat office kita ada kaki ngumpat, kaki kutuk, ngumpat bos, kutuk bos, mengata bos, dia buat grup lagi untuk mengata bos. Contohlah, kita nasihat, tak sesuai buat macam ni. Tak sesuai. Bos kita buat salah, bos kita buat tak betul, cara dia bukan ngumpat kutuk belakang-belakang macam ni. Tak sesuai. Kita tegur. InsyaAllah esok kita kena kick pada guru tersebut. Ini biasa berlaku lah. Walau kita tegur benda yang betul, mana boleh untuk orang. Kesalahan bos yang bos buat tidak menghalalkan kita untuk mengata dia kat belakang dia. Betul lah. Bos kita buat salah, bos kita buat silap. Kita wajib tegur, bukan wajib ngumpat, bukan wajib ngata. Kita nak buat grup khas untuk bincang kesalahan bos, untuk bincang aib-aib bos. Contoh. Bukan disuruh. Tegur-tegur, cara nak tegur. Kalau rasa nak ngadu pada pihak berkenaan, ngadu pada pihak berkenaan. Jabat buruh ke, jabat apa lagi. Tak kisahlah ada kaitan dengan kesalahan bos. Okeylah. Ni buat grup ngumpat bos kita pun tegur, mana boleh. Maka dengan sebab kita tegur, orang tak suka kita. Orang kata kita baik dengan bos lah, macam-macam. Sebab apa? Itulah risiko bila kita jadi orang yang suka berpesan-pesan. Maka sebab tu Allah suruh kat sini berpesan-pesan dengan kesabaran. Nak buat kerja pesan-pesan ni, sabar kena tinggi. Nak mengajar, tak perlu sabar sangat. Sebab semua yang datang, yang duduk dengar dalam mana-mana majlis agama adalah orang yang nak dengar, suka dengar, sudi dengar, sanggup bagi masa untuk dengar. Jadi kita cakap agama, dia orang dengar, terima. Tapi kalau nak pesan agama pada orang yang tak minat dengar, tak nak dengar, tak suka dengar, agak-agak macam mana reaksi mereka? Macam mana keadaan mereka bila kita sampaikan agama pada orang yang tak suka dengar, tak nak dengar? Macam mana? Nampak lah, kau bagus sangat ke? Anak isteri kau semua dah bagus? Orang kampung kau semua dah bagus? Macam-macam lagi. Ilmu kau tinggi mana? Nak tegur orang, nak nasihat orang. Maka sebab tu, dalam bab pesan memesan ni, kesabaran kena tinggi. Nak suruh semayang, sabar kena tinggi. Nak suruh semayang. Betul kan? Kita masa kecil dulu, bukan semualah, kita, kebanyakan kita, dengar mak kita suruh semayang 2-3 kali pun kita dah serabut. Aduh, serabut diri. Aku tahulah nak semayang. Dia suruh. Contoh lah. Walau mak kita suruh benda wajib tu. Bukan benda sunat, benda wajib solat. Bila nak semayang kita pun serabut lah. Banyak kali suruh, nak pergilah ni, contoh. Kita dulu pengalaman banyak kali kena suruh semayang dengan mak ayah pun kita apa ya? Kita nak marah lah. Banyak kali suruh kita kan tak tahu. Mak kita risaulah waktu nak habis tak semayang-semayang lagi. Tu nak beranak. Orang luar yang tak ada kaitan dengan keluarga, ingat dia suka kita pesan bab solat, kita pesan bab agama, ingat dia suka. Tak suka. Sebab tu, dalam nak suruh keluarga sendiri solat, nak pesan solat kat keluarga sendiri pun kena sabar. Tengok muka surat 321. 321 ayat 132. Tolong baca dia, Puan Rosimah Kasim, muka surat 321 ayat 132. Bismillahirrahmanirrahim. Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan solat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa. Okey, terima kasih. Allah kata, suruhlah keluargamu mengerjakan solat dan sabar dalam mengerjakannya. Sabar dalam mengerjakannya ada dua maksud. Pertama, sabar dalam mengerjakan solat. Kamu sabar dalam kamu mengerjakan solat. Yang kedua,
kamu sabar dalam menyuruh keluargamu mengerjakan solat. Kadang-kadang suami ni ujian juga bagi dia. Dia balik sebelum pergi solat, dia pesan isteri dia, jangan lupa solat masuk waktu ni. Isteri jawab, contoh. Balik-balik solat dah ni, tengok TV lagi. Kadang-kadang rasa nak marah juga. Rasa nak marah jugalah. Dah pesan suruh solat, tengok TV macam tak rasa apa-apa lagi, tak solat. Contoh. Kita pun pesan lagi. Solat lah dah masuk waktu ni, nanti terlepas waktu nanti, dosa besar nanti. Baik pergi solat cepat. Contoh. Dia pun, okey lah. Contoh. Jadi, kalau kita banyak menyuruh kepada kebaikan, banyak berpesan kepada kebaikan, orang tak suka. Bukan sekadar orang luar tak suka, kadang-kadang di kalangan keluarga pun tak suka. Ayah ni asyik cakap tu je, asyik pesan tu je. Kadang-kadang anak-anak sendiri pun kadang-kadang tak suka dengan ayah yang banyak pesan. Lebih-lebih lagi ayah yang semangat tinggi agama, bukan sekadar suruh solat fardu, solat sunat pun suruh anak dia buat. Tak wajib pun, tapi dia suka. Dia nak anak dia ramalkan solat, dia pesan. Anak dia marah, anak dia tak suka, anak dia buat muka bila dia suruh. Ini semua berlaku. Pada ayah-ayah, mak-mak yang semangat nak suruh anak amal agama kan. Jadi anak ni kalau tengok ayah dia, tak suka sangat duduk kat rumah. Sebab macam-macam dia disuruh. Contoh. Sebab tu dalam bab kerja pesan memesan ni Allah sebut sabar. Ayat ni sama macam ayat dalam surah Wal-As. Kan? Wal-As. Demi masa saya terjemahlah. Innal insana lafi khus. Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Semua manusia dalam kerugian. Termasuk Nabi? Ya, termasuk Nabi. Illa, kecuali. Ada pengecualian orang tak rugi. Siapa dia? Amanu, orang beriman, dia tak rugi. Kenapa? Dengan sebab iman dia ada, dia akan selamat ke akhirat. Mungkin dia kena masuk neraka dahulu disebabkan dosa-dosa dia. Maksiat-maksiat dia tinggal semayang, dia kena masuk neraka dahulu. Tapi at least, bukan at least lah, satu masa nanti setelah beberapa tahun di dalam neraka, terpulang pada Allah 100 ke 1000 ke, tak kisah. Dia akan keluar juga pada neraka, akan masuk syurga. Kerana ada iman itulah. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim daripada Anas bin Malik, Nabi SAW bersabda, yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi misqalu dzarratin min imanin. Akan keluar daripada neraka orang ucap kalimah la ilaha illallah, dan dalam diri dia ada sebesar zarah, kecilnya iman pada Allah. Semayang tak, apa semua tak, tapi dia Islam. Dia akan masuk syurga. Cuma kita tak naklah jadi neraka sebab kena masuk neraka terlebih dahulu. Pertama kena beriman, yang kedua kena beramal soleh. Bukannya duduk saja nak masuk syurga, bukan. Saya dah beriman. Huri-huri, saya dah beriman. No, kena ada amal soleh. Amal soleh adalah amal yang Allah Ta'ala redha, tertakluk dengan dua syarat. Apa dua syarat? Betul dan ikhlas. Betul dan ikhlas. Amal soleh. Orang dah beriman, masih lagi rugi. Dia kena beramal soleh, baru dia tak rugi. Amal soleh lah akan bantu dia masuk syurga terus tanpa kena masuk neraka terlebih dahulu. Masih lagi rugi kalau buat dua tu saja. Kenapa masih rugi? Kerana Allah sebut dia kena buat dua perkara tadi. Wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Berpesan-pesan perkara yang benar, berpesan-pesan dengan penuh kesabaran. Kalau tak buat, tak apa, tapi rugi. Kita tak pesan-pesan pada orang, tak ajak orang buat kebaikan, tak ajak orang jaga solat, tak ajak orang belajar agama, kita tak rugi. Tak berdosa pun. Kat akhirat. Sorry, bukan kita tak rugi, kita tak berdosa pun kat akhirat. Sebab tak ajak orang belajar agama, tak ajak orang jaga semayang. Tapi kita rugi, tuan-tuan. Sebab tu, tak nak rugi kena ada 4-4. Beriman, beramal soleh, berpesan-pesan dengan benar, berpesan-pesan dengan sabar. Kalau ada satu saja, masih lagi tak terlepas daripada kerugian. Kalau ada dua saja, masih lagi tak terlepas pada kerugian. Kena ada 4-4. Kenapa? Orang yang dipesan pada orang lain untuk buat kebaikan, apa kelebihan dia dapat? Kita berpesan pada orang lain untuk jaga solat. Kita pesan pada anak, pada isteri, pada cucu, pada anak saudara untuk jaga solat. Kesan kita pesan pada dia tu, mungkin dia tak amal hari ni. 5 tahun akan datang baru dia amal apa kita pesan. Maka untung tak untung kita, tuan-tuan. Dulu dia orang tak jaga solat. Dengan sebab kita pesan dia jadi orang jaga solat. Untung tak untung kita dah mati dalam kubur. Tapi buku akaun masih lagi masuk. Untung tak? Untung lah. Tu yang kita nak jadi ni. Sebab tu kita pesan banyak pada anak, pada isteri, pada adik-beradik, pada kaum kerabat, pada ramai manusia.
Penting jaga solat. Solatlah sungguh-sungguh untuk dapat kebahagiaan akhirat. Pesanan kita simple je, tak seminit, tak ada seminit apa kita pesan. Tapi kesan dia bila orang tu amal, inilah MLM yang paling bagus ni. Untung tak? Untung lah kita dah tidur dalam kubur. Tapi pahala buku masuk. Tapi kalau kita buat dua yang pertama saja, maksudnya kita beriman dan beramal soleh sahaja, tanpa mengajak, tanpa berpesan, okeylah dapat pahala. Tapi lepas kita mati, buku tu tutup, tak masuklah akaun baru, tak masuk dah pahala baru. Sebab tu nak nempuh jalan berliku ni, kena sedia untuk jadi orang yang dibenci. Orang dibenci bukan sebab kita buat dosa maksiat, tak. Kalau orang benci kita sebab kita buat dosa maksiat, sebab kita ambil hak orang, tak bayar hutang orang, itu pada muka kita lah. Tak suruh buat jahat pada orang. Tapi kita tak buat jahat pada orang, kita tak ambil hak orang, dengan sebab kita pesan memesan, kita kena bersedialah untuk jadi orang yang tak disukai. Nabi orang tak suka kat dia sebab apa? Sebab dia pesan kebenaran. Dari sudut akhlak, perangai, jujur, amanah, semua daripada Nabi. Semua bagus. Tapi oleh kerana orang dia pesan pada kebenaran, maka orang mula tak suka pada Nabi SAW. Sebab tu dalam bab pesan-pesan, Allah guna perkataan sabar. Tadi dalam bab solat pun Allah guna perkataan sabar, kan? Sekarang pun sama juga. Watawasau bis-sabr. Berpesan-pesan dengan kesabaran. Kerana apa? Kalau seumur hidup kita pesan 3 kali je pada orang. Untuk jaga solat, untuk jaga tahajud, untuk jaga zikir. 3 kali kita pesan. Lepas tu dia marah kita, dia mengata kita, dia kutuk maki kita pun sedih, kecewa, give up, malah dah pesan kat orang. Orang cakap macam-macam. Aku ikhlas nak sampai kepada orang pesanan, orang benci aku, kata aku macam-macam. Maka kita rugi. Kenapa rugi? Rugi untuk akan datang, awak dah tak nak buat kerja pesan-pesan lagi, rugi lah. Awak hanya dapat untuk yang awak buat sebelum ni je. Awak hanya dapat untuk yang awak buat sebelum ni sahaja. Kalau awak tetap bersabar, orang kata, orang kutuk, orang kecam, orang keji, orang sindir, awak bersabar, awak terus pesan, berbanyak awak dapat. Peniaga, dia mula meniaga, dia jual barang kan, dia pergi rumah orang, dia pergi kedai orang, dia iklan barang dia. Dia sempat iklan 5 orang je, barang dia. Stok kesihatan, dia jual produk kesihatan ke, produk kecantikan ke, tak kisah. Dia jumpa 5 orang, dalam 5 orang ni 3 orang beli. 2 orang lagi bukan sekadar tak beli, siap kutuk maki dia lagi. Produk awak ni produk mahal sangat ni. Kenapa mahal sangat? Lagi haji balik hari ke? Harga macam Yahudi, contoh. Jadi dia bila kena kata macam tu, orang kata macam tu, dia pun give up, kecewa, sedih, tak nak niaga dah. Kenapa tak nak niaga dah? Orang kata produk saya mahal sangat, tak ada kualiti, harga macam Yahudi, nak pergi haji balik hari. Maka keuntungannya 3 orang tu tadi je lah yang dia dapat. Keuntungan dia berniaga, 3 orang beli tu je dia dapat. Tapi kalau dia pekakkan telinga, dia buat bodoh je, orang kata kat dia macam-macam, dia terus cari orang lain, untung tak? Untung. Orang MLM dia tahulah bab ni kan. Lepas 4 tahun, 3 tahun, 5 tahun, dia dah duduk saja, orang bawah dia buat jualan, dia dapat passive income. Maknanya kalau kita pernah pesan pada orang, pernah pesan pada kawan-kawan, pernah pesan pada adik-beradik, pernah pesan pada anak saudara, cucu saudara, kita pun give up sebab dia orang tak suka. Kita masih lagi rugi. Yang kita dah pesan, tuan-tuan dan puan, Allah tak sebut awak kena berpesan sampai ada orang ikut. Tak. Kita berpesan pada orang untuk buat kebaikan, kita dah dapat pahala. Sama ada orang tu nak ikut, tak nak ikut, nak amal, tak nak amal, nak amal sekarang, nak amal 10 tahun akan datang, kita yang tukar pesan dapat pahala. Rugi ke tak? Tak lah. Orang niaga, dia keluarkan modal untuk sewa kedai, keluarkan modal untuk beli barang mentah, untuk masak, bagi masa. Dia pun mula meniaga kat kedai dia. Kedai makan ke, kedai makanan ke. Dia dah untung ke? Dia tak dapat apa-apa lagi. Ada orang beli, baru dia dapat. Ada orang beli, baru dia dapat. Mungkin 30 orang pertama beli, dia hanya baru balik modal. Masuk orang ke 31, barulah dia start makan untung. Contoh, dia orang meniaga. Jadi keuntungan dia, bila start orang datang beli. Baru dia boleh kira untung je. Buka kedai, dah dapat untung, belum dapat untung lagi. Elektrik jalan. Buka lampu, buka kipas, elektrik jalan, aircon jalan. Gaji pekerja nak kena bayar. Orang beli ke orang tak beli ke hari tu, RM50 saya kena bayar kat pekerja. Contoh. Ni orang meniaga ni style lah kan. Betul lah tu cara kira dia.
Tapi dalam bab agama, tuan-tuan dan puan-puan, kita pesan pada orang untuk jaga solat, kita pesan pada orang untuk jaga agama, pesan pada orang untuk buat kebaikan. Sama ada orang tu nak dengar atau nak dengar, dia buat bodoh, dia buat dono, dia nak amal, tak nak amal, kita dah ada pahala. Kita dah ada pahala tu. Beza dengan orang berniaga kena start orang beli dulu baru dia kira untung dia. Tak. Kita pesan pada orang untuk buat baik, sama ada orang tu nak dengar tak nak dengar, suka tak suka, kita dah dapat pahala. Tu untung dia. Okey, baik. Seterusnya, Allah kata apa lagi? Watawasau bil marhamah. Kena berpesan-pesan dengan penuh kasih sayang. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, agama ni kita nak harap orang amal, kita kena sampaikan banyak kali. Saya cari ayat ni ya. Muka surat 319. Kalau baca Puan Hidayah Ahmad boleh? Puan Hidayah muka surat 318. Ayat 113. Ayat berapa Ustaz? Ayat bawah sekali 113. 316 Ayat muka surat 319, sorry, ayat 113. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Demikianlah kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab dan kami menjelaskan berulang kali di dalam sebahagian daripada ancaman agar mereka bertakwa, agar Al-Quran itu memberi pengajaran bagi mereka. Okey. Terima kasih Puan Hidayah. Allah kata kami turunkan Quran tu dalam bahasa Arab dan kami sarrafna. Apa maksud sarrafna? We have explained repeatedly. Kami menerangkan berkali-kali. Kenapa kena berkali-kali? Bila berkali-kali itu mudah-mudahan mereka takut, mudah-mudahan apa yang diterangkan jadi warning. Maknanya tuan-tuan, kita dalam menyampaikan pada anak, pada isteri, pada adik-beradik, pada kawan-kawan, pada siapa saja, kita tak boleh harap sekali pesan tu dia orang amal. Kita tak boleh harap sekali pesan terus dia orang amal. Sekali pesan terus dia orang amal. Tak boleh harap macam tu. Tak boleh. Sekali pesan terus amal mana boleh. Al-Quran pun nasihat yang terbaik, kata-kata nasihat terbaik, Allah kata menerangkannya repeatedly, berkali-kali. Barulah dia jadi kesan. Ni saya tanya salah seorang, dia kata kajian psikologi di Universiti Stanford US mengatakan pelajar-pelajar akan taat dan patuh bila kita pesan pada mereka sebanyak 279 kali. 279 kali pesan, baru kita boleh expect yang diorang tu, barulah kita boleh harap yang diorang tu akan amal kita pesan. Kita ini terlalu cepat give up, pesan 3 kali, 4 kali tak nak dengar, malas cakap. Contoh kita ajak orang ke kelas agama, ajak orang jaga solat, ajak orang program tadarus, program tahlil, program kebaikan lah kan, seorang wajib kita. Orang tak nak. Lepas orang tak nak, kita pun tegur, malas ajak dia, malas cakap kat dia. Walau kita baru ajak dia 3 kali, kita dah tak nak. Maka tuan-tuan dan puan-puan, kita kurang kesabaran. Dalam bab tu kita kurang kesabaran. Okey, baik. Yang ketiga Allah pesan, watawasau bil marhamah, pesan-pesan dengan penuh kasih sayang. Tuan-tuan dan puan-puan, kita bayangkan, kita orang malas jaga solat. Kita orang yang tak tutup aurat. Terbayangkan, kita orang malas mengaji agama, malas belajar agama. Cara mana orang pesan kat kita, orang nasihat kita, kita jadi suka nak jaga solat. Kita jadi suka nak belajar agama. Kita jadi suka nak tutup aurat. Kita suka tak orang datang maki-maki, kau ni dah tua, bodoh, gini, tak jaga sembahyang. Kita suka tak? Tak. Kerana apa? Cara macam tu tidak ada kasih sayang. Cara macam tu tidak ada kasih sayang. Jadi Allah nak beritahu, dalam berdakwah, kena ada marhamah, kasih sayang. Dia kasih sayang ni nak orang tu sentiasa ada hubungan dengan kita. Maksudnya nak orang tu sentiasa boleh terima kita, nak sentiasa orang tu boleh dekat dengan kita. Tapi kalau kita pesan dengan cara, tak nak ikut sudah, mati nanti selesaikan seorang-seorang. Contoh. Jadi kata-kata macam tu bukanlah kata-kata yang nak menyebabkan orang dekat dengan agama. Waktu penting berdakwah, penting menasihati, penting berdakwah, penting menasihati, penting mengajak pada kebaikan. Tapi lagi penting, marhamah, kasih sayang. Kerana apa? Bila ada dakwah, bila tidak ada kasih sayang, maka orang akan makin jauh pada agama. Orang makin tak suka agama, orang makin tak suka kebaikan. Orang tak suka bukan dengan sebab apa yang kita sampaikan, tapi cara kita menyampaikan. Kasar sangat, keras sangat, menyebabkan orang yang bersalah tu rasa kecil hati, rasa malu, rasa kecewa. Jangan. Kasih sayang.
Okey, macam mana kasih sayang? Macam kita pesan kat anak kita 4 tahun, 5 tahun. Sesuai tak anak 4 tahun, 5 tahun? Terus marah, maki kamu. Tak sesuai. Cakap lembut-lembut, ulang lembut-lembut. Samalah juga dengan semua orang. Jangan ada unsur paksaan, jangan ada unsur celaan, jangan ada unsur sindir-sindiran. Jangan. Orang lagi jauh pada agama. Kita nak buat orang makin dekat pada agama. Jadi kalau kita cakap macam tu, cakap dengan kata-kata celaan, sindiran, perli dan sebagainya, orang akan jauh pada agama. Kita berkata dia tak suka agama. Walhal tak. Cara kita tu tidak ada kasih sayang. Okey, baik. Seterusnya. Dari apa orang yang akan dapat? Ayat 18. Ulaika mereka itulah ashabu ahli al-maimanah kanan. Al-maimanah kanan. Wa dan alladzina orang-orang yang kafaru kafir bi dengan ayatina ayat-ayat kami hum merekalah ashabu ahli al-mash'amah kiri on the left hand alaihim ke atas mereka narun api neraka okey, muqsadah yang ditutup rapat okey, tolong terjemahkan dia. Tuan Haji Ishak terjemahkan boleh. Tuan Haji Ishak last ayat kita ni. Mereka itulah ahli-ahli kanan dan orang-orang yang kafir dengan ayat-ayat kami. Mereka lah ahli-ahli kiri, ke atas mereka api neraka yang ditutup rapat. Okey, baik. Terima kasih Tuan Haji Ishak. Mereka lah ahli kanan ada dua maksud. Pertama, mereka adalah orang yang dapat buku catatan dengan tangan kanan. Itu maksud pertama. Itu maksud ahli kanan. Siapa ahli kanan? Orang yang dapat buku rekod amalan dia tangan kanan ke akhirat nanti. Siapa ahli kiri? Orang yang dapat buku rekod dia dengan tangan kiri. Itu pendapat yang pertama. Betul lah. Pendapat yang kedua, orang yang kanan adalah orang yang menuju kebaikan. Ke akhirat nanti setelah dihisab, Allah kata wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, berpisahlah kamu wahai orang berdosa, berpisah. Maka setelah berpisah, ada orang ke kanan, ada orang ke kiri. Tolong baca poin zaman ni surah Furqan tak silap saya. Yauma idzin yatafarraqun, surah Furqan saya cari je. Bukan surah Furqan, surah Ar-Rum. Muka surat 405 poin zaman ni 405 ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Semasa berlakunya kiamat, mereka pada hari itu akan berpecah kepada dua golongan, iaitu golongan yang beriman dan golongan kafir. Terima kasih poin zaman. Bila berlaku kiamat, pada hari itu mereka separate. Satu ke kanan, satu ke kiri. Siapa golongan kanan? Golongan yang akan selamat masuk syurga Allah Ta'ala. Siapa golongan kiri? Tolong baca Dr. Azizah boleh? Surah Al-Waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah. Muka surat 534. Ayat 8, 9, 10, 11 dan 12. 534. 534. Ayat berapa Ustaz? 534 surah Al-Waqi'ah. Ayat yang ke-8 sampailah ayat yang ke-12. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 8 iaitu puak pihak kanan, alangkah bahagianya keadaan puak pihak kanan itu. 9 dan puak pihak kiri, alangkah siksanya keadaan puak pihak kiri itu. 10 dan puak yang ketiga pula ialah orang-orang yang telah mendahului, yang ini dalam mengerjakan kebaikan di dunia, yang akan mendahului, yang ini mencapai balasan yang sebaik-baiknya di akhirat kelak. 11, mereka itulah orang-orang yang didampingkan, ini di sisi Allah. Yang ke-12, di dalam syurga-syurga yang penuh nikmat. Okey. Terima kasih Dr. Azizah. So, antara kanan dan kiri, kanan untung.
Tapi dalam golongan kanan lagi untung adalah as-sabiqun as-sabiqun. Foremost will be foremost. Orang yang mendahului dalam kebaikan. Maksudnya bukan sekadar buat baik, tapi belum mula nak jadi nombor satu dalam buat kebaikan. Kita tak dapat as-sabiqun tu, kita jadi golongan kanan pun dah cukup dah. Jadi golongan kanan pertama, orang yang ada sebelah kanan akan masuk syurga. Itu masuk di golongan kanan. Ataupun maksud orang kanan ataupun ahli kanan adalah orang yang diberi buku catatan dengan tangan kanan. Lawan dia dapat buku catatan dengan tangan kiri, nasib tak baik. Tolong baca Puan Noralizah boleh? Muka surat 589. 589 ayat 789. Ayat 789. Bismillahirrahmanirrahim. 7. Kemudian sesiapa yang diberi menerima surat amalnya dengan tangan kanannya, maka ia akan dihisap dengan cara yang mudah dan ringan, dan ia akan pergi kepada keluarganya yang beriman dengan sukacita. Terima kasih Puan. Nampak buku catatan tangan kanan? Dia dapat tu penuh kegembiraan, dia akan kembali ke syurga bersama keluarga dengan penuh keriangan. Tolong baca Puan Norosimah muka surat 567. 567 ayat 25, 26, 27, 28, 29. Boleh? Surah Al-Haqqah. Dia orang dapat tangan kiri pula. Ayat berapa Ustaz? 25 sampai 29. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi orang yang kitabnya diberikan di tangan kiri, maka dia berkata, alangkah baiknya jika kitabku ini tidak diberikan kepadaku. 6. Sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitungannya. Alangkah baiknya jika kematian itu yang menyudahi segala sesuatu. Hartaku sama sekali tidak berguna bagiku. Kekuasaanku telah hilang dariku. Allah berfirman, tangkaplah dia lalu pelengkung tangannya ke lehernya. Okey, cukup. Terima kasih. So kat akhirat nanti, ada orang dapat buku tangan kanan, ada orang dapat buku tangan kiri, ada orang dapat daripada belakang. Dapat dari belakang maksudnya tangan dia dipusing ke belakang untuk terima buku dari belakang. Jadi salah satu amalan untuk dapat buku catatan amal tangan kanan adalah jaga solat. Orang yang jaga solat sungguh-sungguh, salah satu kebaikan yang akan dapat adalah dia akan dapat buku catatan amal daripada tangan kanannya. Okey, baik. Last kali Allah Ta'ala kata, alaihim narum muqsadah, mereka akan masuk neraka yang tertutup rapat. Neraka kalau tak tutup pun memang kita tak boleh keluar, tak ada orang boleh keluar. Tapi Allah nak panaskan lagi, Allah nak seksa lagi, Allah nak bagi sengsara lagi ahli neraka. Allah letak neraka tu tertutup rapat. Alaihim narum muqsadah dalam surah Humazah fi amadin mumaddada. Mereka terikat di tiang-tiang yang panjang. Dalam neraka dah panas, tertutup, diikat lagi di tiang-tiang yang panjang. Na'udzubillahi min zalik. Jadi nak dapat golongan kanan, apa kena buat? Bagi makan, merdekakan hamba. Zaman sekarang tak ada hamba, banyakkan bagi makan. Banyak bagi makan. Orang miskin, anak yatim, kucing. Boleh, kucing mendapat pahala juga. Cuma setengah tempat bagi makan kucing, kena denda. Sebab apa? Menggalakkan lagi ramai kucing datang mengotorkan kawasan. Tak payahlah kan bagi galak kat situ. Bagi tempat-tempat lain, tak ada masalah. Bagi makan orang. Walaupun kecil, walaupun sikit, yakinlah bagi makan orang ni Allah akan buka rezeki seluas-luasnya. Allah memudahkan urusan, banyak perkara jadi mudah. Okey? Orang ada masalah, orang ada kesulitan, cuba bagi makan. Bagi makan anak yatim, bagi makan orang susah. Kita tengok nanti Allah Ta'ala akan bagi jalan untuk selesaikan masalah ini. Okey, kita berhenti sini dulu. Kita akan sambung minggu depan insya-Allah. Dan baik pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apa yang tak baik daripada kekurangan kelemahan saya, mohon maaf pada tuan-tuan dan puan-puan, minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an. Syarifna bi syarafatil Qur'an wa adkhilna jannata bi syafaatil Qur'an ya zal fadli wal ihsan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Jumpa lagi minggu depan insya-Allah. Waalaikumsalam.